Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ahli Parlimen 6 Jahanam kena akur bala yang bakal tiba. Speaker sudah terikat dengan akta anti lompat parti. Adakah 6 ahli parlimen ini akan letak jawatan dan akan melaksanakan PRK, pilihan rakyat kecil? Keputusan paling tepat itulah kesimpulan yang dapat digambarkan berikutan pindaan perlembagaan bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung luar biasa parti itu pada 2 Mac lalu, kini telah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS. Surat kelulusan berkenaan pindaan perlembagaan bagi memberi hak kepada parti melucutkan keahlian mana-mana wakil rakyatnya yang menyokong parti yang bertentangan diterima oleh Ibu Pejabat Bersatu hari ini, iaitu 2 April. Bersatu mengadakan mesyuarat agung luar biasa yang meluluskan pindaan itu pada 2 Mac. Tetapi dokumen memohon kelulusan hanya dihantar pada 11 Mac 2024 dengan Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu sendiri mengetuai barisan pimpinan yang hadir ke pejabat ROS. Lebih bermakna, ROS mengambil masa tidak sampai sebulan untuk memberi kelulusan kepada pindaan tersebut. Syabas dan tahniah, ini baru namanya cekap dan beramanah. Keputusan ROS memberi kelulusan yang segera dikira pantas ini dianggap tindakan yang tepat kerana pertama, keputusan ROS itu memperlihatkan kerajaan Madani tidak campur tangan daripada segi politik dalam memberi kelulusan kepada permohonan yang dibuat oleh parti musuh. Asalkan semua dokumen cukup, segala syarat dipatuhi dan tiada perkara-perkara yang meragukan, semua permohonan harus diberi kelulusan tanpa mengira kawan atau lawan. Kerajaan Madani kini dengan sendirinya terhindar daripada berbagai persepsi buruk dan andaian yang bukan-bukan berhubung pindaan yang dibuat bersatu itu. Kedua, dengan lulusnya pindaan ini akan melengkapkan lagi akta anti lompat parti daripada sebarang kelompangan seperti yang ada sebelum ini. Artinya, tiada lagi wakil rakyat, khususnya daripada Bersatu yang boleh mengalihkan sokongan sesuka hati demi manfaat peribadi, dan ini akan menjadikan dunia politik Malaysia lebih bersih daripada segala kekotoran yang disengajakan. Ketiga, secara tidak langsung ini menunjukkan kerajaan Madani tidak bergantung sangat kepada sokongan 6 ahli parlimen bersatu atau dipanggil 6 Jahanam yang telah mengalihkan sokongan itu untuk memastikannya kekal sebagai kerajaan. Tanpa sokongan mereka pun, kerajaan Madani sebenarnya mampu berdiri tegak sehingga PRU 16 akan datang. Apa yang dijangka akan dilakukan Bersatu selepas ini ialah mengurus surat kepada 6 ahli parlimen berkenaan berhubung pendirian politik mereka. Jika mereka kembali menyokong PN, maka kekallah kerusi parlimen yang dipegang sekarang. Tetapi jika mereka kekal dengan pendirian menyokong kerajaan Madani, walaupun tarikh berkuat kuasanya pindaan itu ialah 1 April, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen secara automatik akan tergugur. Sebabnya, surat yang bakal dihantar oleh Bersatu nanti pastinya bertarikh selepas 1 April. Begitu juga jawapan balas daripada ke-6 ahli parlimen terbabit juga bertarikh selepas 1 April. Jawapan yang akan diberikan oleh mereka itulah nanti yang akan dijadikan asas tindakan oleh Bersatu seterusnya, sama ada menulis surat kepada speaker memaklumkan perkongsian atau kekosongan kerusi parlimen yang diduduki atau sebaliknya.
Sementara itu, timbul andaian lain yang mengatakan jika pun 6 ahli parlimen berkenan kekal menyokong kerajaan Madani, kerusi mereka masih tidak boleh diisytiharkan kosong kerana dikatakan masih ada lagi 2 proses perlu dilepasi. Pertama, 6 ahli parlimen itu pasti akan membawa kes ke mahkamah dan speaker tidak akan membuat sebarang pengisytiharan kekosongan kerusi selagi mahkamah belum membuat keputusan. Kedua, speaker membuat keputusan sebaliknya, iaitu menolak kekosongan yang diumumkan oleh Bersatu. Dalam kedua-dua keadaan, baik mahkamah maupun speaker parlimen, oleh kerana pindaan itu telah diluluskan oleh ROS dan bersekali dengan itu Akta Anti Lompat Parti juga telah berkuat kuasa. Hakikatnya, tiada apa yang boleh menghalang daripada 6 kerusi parlimen itu daripada dimuktamadkan kekosongannya. Mahkamah barangkali boleh menolak terus kes tersebut seawal ia difailkan. Manakala speaker kini telah terikat untuk akur kepada ketetapan Akta Anti Lompat Parti. Lagi pula, Akta Anti Lompat Parti adalah perkara yang diperjuangkan oleh PH ketika memeterai persefahaman dengan kerajaan ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Nampak peliklah pula nanti jika speaker parlimen tidak sealiran dengan akta yang telah diluluskan oleh parlimen. Kepada penyokong-penyokong PH, marilah kita seikhlas hati bergembira jika berlaku pilihan raya kecil, kerana inilah hukuman yang kita mahu sejak dulu terhadap pengkhianat dalam perjuangan. Ditulis oleh sabudinhussein.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Keputusan daripada Anwar Ibrahim hari ini amat disokong oleh rakyat Malaysia. Menggemparkan seluruh menteri, seluruh kementerian kabinet yang ada di Malaysia. Ini apabila Anwar Ibrahim kata, tiada rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Ramai netizen yang gembira dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kerana kata netizen, setiap kali rumah terbuka dibuat di Seri Perdana maupun di pejabat-pejabat kerajaan, dari mana persoalan netizen, dari mana peruntukan itu dan dari mana uang itu, kata mereka. Kecualilah kalau uang itu hasil daripada derma kutipan sumbangan daripada staf-staf di kementerian itu maupun di pejabat-pejabat kerajaan itu, kata mereka. Tapi kalau menggunakan uang daripada kerajaan, ramai rakyat dan netizen mempersoal. Mereka kata sudah-sudahlah guna duit kerajaan untuk meraih keuntungan peribadi, kata mereka, termasuklah mahu mendapatkan nama, mahu mendapatkan publicity, murahan, kata netizen. Oleh sebab itu, mereka menyokong tindakan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim meniadakan rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Kerana duit yang digunakan untuk rumah terbuka itu, sebenarnya kata netizen, kalau sampai 1 juta, kalau sampai 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, dan kalau begitu banyak apabila dikumpul-kumpul ke semuanya, kata mereka lebih baik uang itu diserahkan kepada orang miskin, membantu orang yang lebih perlu, kata mereka lagi. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa beliau tidak akan menganjurkan majlis rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Syabas Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keputusan luar biasa ini. Cukup-cukuplah pembaziran uang, kata netizen. Cukup-cukuplah menggunakan uang rakyat untuk menarik undi ataupun untuk meraih publicity saja, kata mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat lebih bijak kerana dia dapat tahu, dia dapat mengerti bahawa publicity yang lebih mudah, lebih baik, lebih afdal, lebih berkekalan, lebih bertahan lama ialah melakukan pekerjaan dengan baik, memajukan Malaysia dan membantu orang miskin, itu lebih kekal.
Kata Anwar Ibrahim, sebaliknya, beliau berkata beliau akan mengikuti dan menghadiri majlis di negeri-negeri yang dianjurkan oleh menteri-menteri. Jadi tiadalah double-double kan, cukuplah di negeri, tak perlulah di Seri Perdana. Untuk sambutan Aidilfitri, saya tidak buat majlis besar-besaran di kompleks Seri Perdana. Sebaliknya, saya akan mengikuti dan menghadiri majlis di negeri-negeri yang dianjurkan oleh menteri-menteri. Katanya berucap pada majlis perhimpunan bulanan bersama warga Kementerian Keuangan hari ini. Yang turut hadir Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying, dan Ketua Pengarah Kastam Datuk Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Anwar yang juga Menteri Keuangan mengingatkan agensi kerajaan supaya lebih berhemat dan menganjurkan majlis raya yang sederhana. Sila jangan berlumba-lumba untuk menganjurkan majlis yang lebih besar dan mewah. Itu bukan duit anda pun, kata beliau lagi. Jadi dengan adanya pemberitahuan dan peringatan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, maka ini adalah amaran yang paling keras kepada semua orang. Termasuklah kepada agensi-agensi kerajaan, kepada agensi-agensi yang ingin menganjurkan rumah terbuka. Anwar ingin mengingatkan supaya mereka berjimat, berhemat dan menganjurkan majlis hari raya yang sederhana. Jangan berlumba-lumba, kata Anwar Ibrahim. Jangan berlumba-lumba mau menganjurkan majlis yang lebih besar dan mewah. Ada juga rupa-rupanya agensi ini yang seperti ini ya, menganjurkan majlis lebih besar dan mewah. Tapi yang lebih hebat lagi, Anwar Ibrahim mengingatkan mereka, itu bukan duit anda pun. Nanti bikin malu kan? Okey. Kita sokong apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, anda tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim mengeluarkan satu lagi kenyataan yang pastinya akan meruntun hati, jiwa dan kalbu para walaun penyokong Perikatan Nasional. Ini apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, prihatin dengan pembangunan negeri pimpinan Perikatan Nasional. Kalau anda merasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menganaktirikan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional, itu adalah sebenarnya bohong. Kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat mengambil berat tentang pembangunan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional. Beliau tidak pernah meninggalkan negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Tetapi kadangkala para pemimpin di kawasan negeri pimpinan Perikatan Nasional lah yang seringkali menjauhkan diri daripada Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin terhadap pembangunan yang dikuasai Perikatan Nasional PN telah menghadiri taklimat pembangunan Perlis ketika mengadakan lawatan kerja ke negeri tersebut bagi meninjau pembangunan Perlis. Beliau yang tiba pada jam 3 petang kemarin menghadiri taklimat pembangunan Perlis bersama Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Perlis. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Barisan Pentadbiran Kanan Negeri. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, Anwar diberikan taklimat berkaitan projek pembangunan persekutuan yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Perdana Menteri kemudian mengadakan tinjauan mesra di Bazar Ramadan Persiaran Wawasan sebelum hadir ke majlis berbuka puasa Madani di Masjid Nurul Huda Felda Cuping. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ianya menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menganaktirikan mana-mana negeri di Malaysia, termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Namun saudara,
Lebih mengejutkan lagi, apabila pendaftaran padu ditutup kemarin, akhirnya data menunjukkan Perlis Kelantan adalah negeri yang paling ramai, paling tinggi mendaftar padu tersebut. Dalam media sosial juga gempar apabila beberapa pempengaruh cyber trooper yang sebelum ini cuba meracun para penyokong Perikatan Nasional supaya tidak mengisi padu, akhirnya sendiri termakan racun tersebut apabila mereka turut mengisi padu kerana risau tidak mendapat bantuan. Sebenarnya padu adalah satu sistem yang sangat baik untuk rakyat Malaysia dan juga kerajaan memantau perkembangan terkini rakyat Malaysia, khususnya berkaitan dengan subsidi bersasar. Pendaftaran padu sah telah ditutup. Kini Perlis dan Kelantan dilaporkan sebagai negeri paling ramai mendaftar. Perlis dan Kelantan menjadi negeri paling tinggi penduduknya yang mendaftar maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama padu selepas ditutup pada jam 11.59 malam kemarin. Menerusi pecahan pendaftaran mengikut negeri seperti lampiran dikongsikan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Perlis dan Kelantan masing-masing mencatatkan peratusan tertinggi keputusan penduduk yang berdaftar, iaitu 66.9% dan 65.2%. Ia diikuti Terengganu 62.7%, Perak 60.3%, Pahang 59.7%, Kedah 58.9%, Wilayah Persekutuan Putrajaya 56.5%, Negeri Sembilan 56.2%. Selain itu, Wilayah Persekutuan Labuan 55.2%, Melaka 53%, Pulau Pinang 52.9% dan Sabah 52.8%. Rafizi berkata, setakat semalam seramai 11.55 juta atau 52.6% warga negara berumur antara 18 tahun telah berjaya mendaftar dan mengemas kini profil diri di sistem padu. Ini menjadikan 17.65 juta atau 58.7% keseluruhan profil rakyat termasuk ahli isi rumah bawah 18 tahun yang berjaya dikemas kini di sistem padu, katanya. Kepada warga negara yang tidak berjaya mendaftar dan mengemas kini profil di padu, data pendaftaran yang sedia ada adalah mencukupi dan akan digunakan untuk kerajaan menentukan kelayakan individu bagi tujuan penyasaran semula subsidi. Sekiranya ada keperluan, Kementerian Ekonomi akan mengumumkan pembukaan semula padu untuk tempo yang singkat bagi pendaftaran dan pengemaskinian setelah kerajaan buat keputusan bentuk dan mekanisme subsidi bersasar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.